من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi Fadil Tuan Pengerusi Majlis Ceramah kelompok kita pada malam ini, yang berbahagia Fadil Ustaz Husni Makpiah, yang dihormati calon bagi N15 Tanjung Lumpur merangkap yang dipertua PAS kawasan Kuantan, Fadil Ustaz Rosli bin Abdul Jabbar, calon Parlimen Kuantan Puan Hajah Fauziah Saleh, yang kita sedang menanti ketibaan beliau, yang mana saya difahamkan beliau sekarang ini sedang berceramah di markas PAS Kampung Pantai Sepat bagi Don Indrapura. Yang diraihkan, yang dikasihi, yang berbahagia tuan rumah, yang memberikan keizinan kepada kita untuk kita melaksanakan program ceramah kita pada malam ini. Ashabul Fadilah, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat setempat, ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO dan Barisan Nasional yang hadir pada malam ini bagi merangka strategi untuk menumbangkan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional pada PRU 13 yang bakal menjelang tidak lama lagi. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi kita telah mendengar penerangan yang telah diberikan oleh calon bagi Don kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Rosli bin Abdul Jabbar. Beliau menerangkan kepada kita kenapa mestinya kita memberikan undian kita kepada calon-calon daripada Pakatan Rakyat, khususnya kepada PAS dan PKR. Kerana kalau kita melihat sudah lama mana kita membiarkan UMNO dan Barisan Nasional menarajui kerajaan Malaysia, dan apa yang telah dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional kepada rakyat yang berada di dalam negara ini, khususnya kepada agama yang kita cintai, iaitu Islam. Sekiranya kita kaji betul-betul, kita mendalami betul-betul, tidak ada apa yang telah dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional kepada Islam. Walaupun kita sering mendengar sudah 50 tahun lebih UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan memerintah Malaysia. Apabila UMNO dan Barisan Nasional merentah Malaysia, masjid kita tengok semakin banyak yang didirikan oleh UMNO dan Barisan Nasional. UMNO dan Barisan Nasional juga telah membuat kolej-kolej dan universiti-universiti Islam. UMNO dan Barisan Nasional juga telah membangunkan pusat-pusat keuangan yang berasaskan Islam. Maka dengan sebab-sebab itu dikatakan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional merupakan sebuah kerajaan yang Islamik, yang mementingkan Islam di dalam corak pemerintahan mereka. Tuan-tuan sekalian, suka saya nak jelaskan di sini, kalau kita ambil kira, kita ambil nilai kepada beberapa perkara tersebut, adanya sekolah agama yang tak berapa banyak,
adanya pusat-pusat keuangan Islam yang baru setahun dua ni baru nak ada. Adanya masjid-masjid, adanya surau-surau di dalam seluruh negara yang berada dalam Malaysia ini. Ini bukan petanda ataupun bukti yang boleh kita katakan bahawasanya kerajaan itu kerajaan yang nak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara luar, tak payah ambil jauh, kita ambil jiran kita, Thailand. Kita lihat negara Thailand bukan sebuah negara yang diasaskan kepada Islam. Negara Thailand ditabir tidak mengikut apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan negara Thailand juga kita melihat di mana negara Thailand merupakan penyumbang yang paling tinggi di dalam dunia dalam bab unsur-unsur lucah. Yang mana bahagian lucah ni merupakan suatu industri bagi mereka. Tetapi Thailand kita tengok ada banyak pondok-pondok. Di selatan Thailand, di Patani banyak pondok-pondok. Di Narathiwat banyak pondok dan mahat tahfiz didirikan. Di Thailand juga banyak masjid-masjid yang didirikan. Di Thailand juga adanya pusat keuangan Islam. Di Thailand juga banyak pejabat-pejabat agama. Ada pejabat mufti. Tetapi adakah itu boleh kita katakan sebuah negara yang didirikan berasaskan Islam, yang berteraskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tak. Sebab itu merupakan syiar. Kalau kita tengok sekarang ni di Amerika Syarikat, sekarang ni di Amerika Syarikat, rakyat yang berada di Amerika, rakyat yang berada di Jerman sedang memperkatakan orang bukan Islam sedang makin banyak memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak rumah-rumah kedai yang dibeli untuk dijadikan masjid. Banyak rumah-rumah kedai yang dibeli ataupun disewa untuk dijadikan pusat-pusat pengajian ilmu. Tetapi adakah Amerika layak kita katakan sebuah negara Islam yang didirikan berteraskan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak. Sebab mengikut apa yang disebut oleh para ulama, sesebuah negara yang layak dikatakan sebagai negara Islam, yang pertamanya kita melihat pemimpin ataupun pemerintah kepada negara tersebut mestilah yang pertama dia Islam. Yang kedua, mestilah dia faham akan tuntutan Islam. Kalau dia tak faham tuntutan Islam, maka dia tidak layak untuk mentadbir negara. Mana tak layak untuk jadi pemerintah, tak layak untuk jadi Perdana Menteri. Yang ketiga, dia beramanah dengan apa yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang keempat, dia sanggup untuk melaksanakan seluruh tuntutan Islam di dalam mana mereka melaksanakan ataupun mereka mentadbirkan sesebuah negara. Baru layak dikatakan negara tersebut sebagai sebuah negara Islam. Sebagai sebuah negara Islam dan pemimpin tersebut baru layak dikatakan sebagai seorang khalifah. Kalau dia tak sanggup nak laksanakan Islam secara 100%, maka dia tak layak jadi khalifah. Layak dipanggil pelepah. Pelepah ni tak ada rega, tuan-tuan. Pelepahnya bila jatuh daripada pokok, orang ambil, orang tohok dalam api ataupun orang tohok dalam lokang, tak ada rega. Sebab khalifah, makna khalifah yang diterjemahkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Mawardi rahimahullahu ta'ala, dia menjelaskan di mana makna khalifah. Yang pertama, iqamatuddin. Yang kedua, wasiyasatu dunyabi. Iqamatuddin adalah orang yang nak menegakkan agama. Wasiyasatu dunyabi, orang yang melaksanakan
urus takbir dunia mengikut cara agama, maka baru seseorang itu layak digelarkan sebagai khalifah. Maka begitu juga di dalam calon yang nak kita pilih. Bila mana berada pertembungan di hadapan mata kita, dua orang calon yang bahkan mentadbir sama ada berada di dalam Dewan Undangan Negeri ataupun berada di Parlimen, kita kena nilai sejauh mana tuntutan iqamatuddin wa siyasatud dunyawi yang nak dilaksanakan oleh calon-calon tersebut. Kalau kita tengok calon yang hanya menyatakan apabila beliau menjadi YB yang Ustaz Husni sebut tadi, UMNO dan Barisan Nasional, bila dia sebut YB yang berhormat, tetapi dari sudut Islamnya YB adalah yang berkhidmat. Sebab bila mana seseorang itu diangkat sebagai khalifah, diangkat sebagai pemimpin, maka dia bersedia untuk menjadi khaddam kepada rakyat. Bukan rakyat jadi khaddam dia. Kalau rakyat jadi khaddam dia, kita pilih dia untuk kita jadi khaddam dia, makna tak cerdik lah kita. Bahasa lembut dia panggil tak cerdik, bahasa kasar dia panggil bodoh. Itu kasar sikit lah. Sebab tu orang yang pilih calon, yang memberikan undian kepada calon yang nak menjadikan kita rakyat sebagai khaddam dia, makna kita ni bodoh pada keldai. Sebut bahasa lembut-lembut payah tuan-tuan, orang tak faham. Sebut lembut-lembut pun dia buat dek gitulah je. Jadi kena kerah sikit. Kayu yang tebal, kayu yang kerah, nak masukkan paku dalam kayu tu kena katok kuat-kuat. Kalau katok pelan-pelan tak masuk paku tu. Gitu ke hati manusia. Hati manusia yang karat biru pekat, pekat biru dia tu terlalu tebal sangat, kena kikih kuat-kuat. Kalau pakai beru sabuk dah jadi, kena pakai mesin grinder, baru boleh luntur karat biru tebal hak duduk dalam hati tu. Jadi kena katok parok sikit. Minta maaf lah tuan-tuan kalau tuan-tuan berasa bunyi kasar. Rasa tuan-tuan biasa dah berkali dengar ceramah saya ni, sebab saya biasa berkuliah di surau depan ni. Takkan tak kenal kau. Nampak? Dia gitu. Jadi kalau kita pilih calon hak yang nak menjadikan kita sebagai khaddam dia, makna kita tak cerdik. Sebab bila mana seseorang itu sudi nak menjadi YB, nak menjadi pemimpin, dia bersedia, dia sanggup untuk menjadikan diri dia sebagai khaddam kepada rakyat. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, sementara kita menunggu ketibaan calon Parlimen Kuantan Hajjah Fauziah Saleh, saya nak mengajak tuan-tuan sekalian kembali kepada sejarah dua tokoh khalifah yang sangat terkenal, iaitu yang pertama Umar Abdul Aziz yang merupakan cucu kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan yang keduanya Khalifah Harun Ar-Rashid, yakni khalifah yang menggantikan tempat Umar Abdul Aziz. Kita melihat tuan-tuan, dan kita nak, saya sebut supaya kita sama-sama dapat buat nilaian, kita dapat buat perbandingan, yang mana satu contoh kepimpinan yang ada di zaman kita yang nak mengikut cara kepimpinan dua tokoh yang terkenal ini. Kita tengok bagaimana sebelum daripada Umar, ketika mana Umar Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah. Bila mana Umar Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, maka Umar menangis. Umar Abdul Aziz menangis. Kenapa menangis? Kerana dia takut dengan jawatan yang diberikan kepada dia menyebabkan dia akan diseksa oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Kerana apa? Kerana jawatan sebagai seorang pemimpin, jawatan sebagai seorang khalifah merupakan
di antara golongan yang berat hisabnya di akhirat kelak. Ya? Tapi kalau kita tengok orang yang beria-ria nak jadi calon, nak jadi pemerintah, sanggup lobby sana, sanggup lobby sini, kerana mementingkan peribadi dan mementingkan kerani-kerani dia sendiri, maka calon seperti ini sengaja menempah tempat di dalam neraka Allah. Dan apabila mana kita memberikan suatu undian kepada calon yang seperti ini, artinya kita juga menempah suatu kerusi di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mana Umar Abdul Aziz menangis, kemudian Umar bin Abdul Aziz rujuk kepada beberapa ulama di zaman beliau dan menyatakan tentang hasrat, tentang apa yang dia rasa. Lalu ada di antara ulama yang berada di zaman beliau berkata, dia kata, wahai Khalifah Umar Abdul Aziz, sesungguhnya kamu telah mengambil tempat apa yang telah dialami oleh datuk kamu, yaitu Umar Ibn Khattab. Maka ikutlah cara datuk kamu menjadi seorang pemimpin. Bagaimana tuan-tuan kita tengok Umar Ibn Khattab jadi seorang pemimpin. Umar Ibn Khattab menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin di mana beliau setiap malamnya sentiasa bermunajat kepada Allah, di mana beliau setiap malam berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku di dalam aku masih lagi boleh mentaati kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku di dalam urusan yang berat yang aku sendiri tak mampu nak pikul seorang-seorang. Ini di antara perkara yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Yang kedua, kita melihat bagaimana sifat amanah dan tanggungjawab yang ditunjukkan oleh Umar Ibn Khattab, yang diceritakan oleh ulama kepada cucunya, di mana pada suatu hari Umar Ibn Khattab didatangi oleh dua orang wakil gubernur daripada Uzbek dengan membawa barang yang dikirim oleh gubernur Uzbek untuk dihadiahkan kepada Umar. Bila mana sampai saja di depan Umar, Umar bawa dia balik rumah dan hidangkan makanan, layan dia sebagai tetamu yang baik. Umar hidangkan kepada mereka roti kosong, cicah dengan garam, tuan-tuan. Seorang khalifah makan roti kosong, cicah garam, dan masih lagi boleh berkata alhamdulillah, pagi ni Allah Ta'ala kurniakan kepada kita rezeki yang sangat baik. Dua orang gubernur ni dengung, tengok seorang khalifah, seorang ketua negara makan roti cicah garam. Dan ini yang berlaku di zaman kita. Kita tengok bagaimana kepimpinan Tok Guru Ni Aziz makan nasi buku, minum air mineral, berbanding dengan kepimpinan daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional. Bukan makan nasi buku, paling-paling tidak pun restoran high class. Duit siapa dia tu, tuan-tuan? Duit kita. Kita jangan pandang duit dia, duit kita tu. Kita berasa bangga bila dia beri kita 500 BR1M1 500 ya. Kemudian baru-baru ni dapat pula BR1M2 500 ya. Dan di dalam manifestonya, sekiranya Barisan Nasional berjaya menarujui kembali kerajaan Malaysia, BRIM akan dinaikkan sebanyak 1,200. Daripada 500 jadi 1,200. Kalau pemimpin cerdik mutayah kabur tak apa. Bapa tak nak ngundi baru nak buat, bapa hari tu tak mau beri selalu. Beri selalu lah. Dah mau jadi pemimpin dah, dah mau jadi pemerintah dah, bapa baru nak kabur ni. Beri selalu. Nampak? Ini yang kata janji pelawak, yang ni yang dikata janji dicabati, cakap kosong. Tapi dah ada di antara masyarakat kita yang terperdaya, dengan kata, oh bagus, boleh 500 ya. Tuan-tuan,
Saya nak sebut sini 500 riyal. Lama mana dah UMNO BN merintah Malaysia? Hampir 50 tahun lebih. Lebih kurang 55 tahun. 55 tahun UMNO BN merintah Malaysia. Baru 2 kali dia beri 500 riyal seorang. Itu pun tak semua dapat. Ada yang tak dapat, ada yang dapat. Orang tanya saya hari itu, ustaz dapat tak? Kata tak dapat. Ustaz minta. Anak kata tok guru suruh minta, anak minta. Dapat tak? Tak dapat. Surat dapat tapi tak dapat. Surat je dapat 3 kali, pitih tak dapat. Orang kata, oh tu parok sangat kata tu. Orang tu parok tu. Dan kalau dapat pun aku lawan. Tak dapat lagi aku lawan. Jadi kalau kita tengok 500 riyal 55 tahun UMNO jadi kerajaan. Bila kita kira balik sebulan selama 55 tahun nak capai kepada 500 ringgit tu, berapa sen sebulan tuan-tuan? Diberi kepada kita lebih kurang 83 sen sebulan. 83 sen sebulan. Hak tu hak yang kita duk soho sangat tu. Oh baguslah kerajaan lah ni. Dok serupa hak dulu. Dulu dok wi pun ke orang 500 ya. Bukan sebulan 500. Kali tu je, lepas tu baru ni pula sekali. Setahun sekali 500 ya. Kalau buat perhitungan selama 55 tahun, 2 kali dia beri lebih kurang RM1.66 sebulan. Dia beri kepada kita. RM1.66. Apa ada bro? Tak ada benda. Nak makan nasi lemak pun tak lepas. Nasi lemak le ni RM2.5. Tapi inilah yang dikatakan pemimpin telah menggula-gulakan rakyat. Nampak? Dia menjadikan rakyat sebagai gula-gula getah. Kita yang masih lagi bersama dengan UMNO, yang masih lagi bersama dengan BN, kita telah dijadikan sebagai ceklak getah oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan bayang ceklak getah. Kalau peribahasa dulu dia panggil habis padu serepah dibuang. Yang ni ceklak getah. Kunyah. Bila dah habis mani, dia ludah kita mengata. Dia buang kita merata, kemudian orang lalu pijau. Orang ni lalu pula pijau. Bila masa dia nak balik, dia cari pula. Dia ambil pula hal lain. Dia kunyah pula. Itulah kita. Kalau kita nak tahu, kalau tuan-tuan nak tahu apa yang dilakukan oleh UMNO BN kepada rakyat, dijadikan kita sebagai rakyat seumpama coklat tu. Sebab tu kita kena sedar. Dan kita kena pilih bagaimana pemimpin yang dikatakan yang betul-betul yang memperjuangkan hak rakyat, yang nak menegakkan agama Allah. Sebab tu Umar Ibn Khattab, setelah dia jamu 2 orang tetamu dia daripada Uzbek, dan dia tanya tetamu tersebut, apa dia tujuan kamu mari sini? Lalu jawab di 2 wakil Uzbek, dia kata, wahai Amirul Mukminin, kami berdua datang ni atas arahan daripada Gubernur kami untuk memberikan hadiah kepada Tuan. Umar kata, hadiah benda? Dia kata, hadiah gula. Gula yang paling mahal, gula yang paling baik daripada Uzbek. Lalu sebelum Umar terima, Umar tanya dulu, adakah semua rakyat Uzbek dapat gula ni? Lalu jawab 2 wakil gubernur, dia kata tidak. Sebab gula ni mahal, kualitinya tinggi, maka tak semua rakyat yang boleh dapat gula ni. Hanya orang tertentu sahaja. Jawab Umar, mu ambil balik gula ni, bawa balik, berikan kepada gubernur kamu, kirim salam banyak-banyak ke dia, pesan ke dia, jangan buat lagi kerja ni macam ni. Jangan buat lagi kerja ni buat kali yang kedua. Kalau buat boleh sakit. Ini Umar. Kalau nak bagi belaka. Kalau tak nak bagi, jangan bagi belaka. Apa yang saya nak bawa tuan-tuan,
sifat amanah. Sifat amanah yang telah ditunjukkan oleh Umar Ibn Khattab. Sebab tu ulama dicerita perkara ini, peristiwa ini kepada Umar Abdul Aziz. Apabila Umar Abdul Aziz dapat cerita ni, lalu ulama yang berada di sekelilingnya berkata, wahai Umar, kamu laksanakan pemerintahan kamu mengikut kehendak Allah dan Rasul. Nescaya kamu akan dapat bantuan, kamu akan mendapat pertolongan daripada Allah dan Rasul. Jangan sekali-kali kamu lakukan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan fitnah kepada kamu. Tuan-tuan, Umar Abdul Aziz setelah diangkat sebagai khalifah, dia balik ke rumah dia dan dia suruh isteri dia cabut semua barang kemah yang ada pada tubuh badan. Najib ada buat? Najib ada buat tak orang Sungai Isak Jaya? Jawab agak sekali. Tak ada boh. Tambah lagi ada cicing 24 juta. Ya? Umar Abdul Aziz balik bagi tahu kepada isterinya, minta cabut belaka barang kemah hak ada pada tubuh. Isteri dia tanya untuk kenapa? Dia kata, aku baru diangkat menjadi khalifah dan aku nak barang kemah kamu ini, perhiasan kamu ini, aku nak letak di Baitul Mal. Apa pula? Tanya isteri dia, ni hak kita kan? Takkan orang kita nak letak Baitul Mal? Apa salahnya? Kata Umar, aku tak nak apa yang kamu pakai bila rakyat tengok mendatangkan fitnah kepada kita. Nampak? Sampai tahap tu. Taatnya dia kepada Allah, amanahnya dia dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepada dia. Lalu kata isteri dia, tak boleh, pasal ni hak saya tak boleh, saya tak boleh beri. Lalu Umar bertegas, dia kata, kamu pilih antara dua, mu nak barang kemah mu nikah ataupun mu nak aku sebagai suami kamu. Kalau mu tetap nak pertahankan barang kemah kamu ni, artinya kamu mendatangkan fitnah pada aku dan setakat ni kamu menjadi isteri aku. Tapi kalau nak kamu nak kekal bersama dengan aku sebagai suami isteri, ambil barang kemah ni letak di Baitul Mal. Dia kata, wahai suamiku, aku sanggup serahkan barang kemah aku ke dalam Baitul Mal, kerana tak nak mendatangkan fitnah. Ini baru pemimpin yang betul-betul mengikut perspektif Islam yang berteraskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sebuah kerajaan yang membela agama. Hari ini UMNO dan Barisan Nasional, dia menyatakan dia sebagai sebuah kerajaan yang bela agama, yang mempertahankan syariat Allah, yang mempertahankan kalimah Allah. Kita dengar nak terbutuh rasa bila dengar dia kata dia pertahankan kalimah Allah, kemudian dia buat berbagai-bagai program, panggil belia, panggil anak-anak muda buat program, buat konvoi untuk pertahankan kalimah Allah. Tapi orang yang menyertai program tersebut langsung tak jaga syariat Allah. Yang ni yang dikatakan munafik besar kalian ni. Ana rasa tuan-tuan, agak-agaknya, ya kedok wallahu alam, tapi rasa-rasa dengan tindakan yang dia buat, dengan perkara yang dia buat, berasa-berasa kalau dok dan tobat, mampu dia esok, bangkit pada masyarakat, berasa-berasa duduk belakang Abdullah bin Ubay, berasa-berasa. Sebab dia kata dia pertahankan kalimah Allah, tapi agama Allah pun dia tak jaga. Syariat Allah pada diri dia pun dia tak jaga. Pada keluarga dia pun dia tak jaga. Mana mungkin dia ikhlas untuk mempertahankan kalimah Allah? Satu. Yang keduanya, apabila dia kata dia nak pertahankan kalimah Allah, kerana timbul isu baru-baru dulu, kanan-kanannya di dalam Bible nak ditukarkan daripada perkataan God kepada Allah. Kanan-kanannya DAP nak buat gitu, maka dia pun buat suatu perkara yang besar-besar untuk jaga kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia momok dalam surat khabar, momok dalam televisyen, kanannya pas menggadaikan agama Allah,
PAS menggadaikan kalimah Allah kerana membenarkan orang kafir sebut nama Allah. Tuan-tuan, kita nak khabar malam ni, tak ada mana-mana ulama, mana-mana hadis, mana-mana ayat Al-Quran yang boleh melarang orang bukan Islam menyebut nama Allah. Tak ada. Sedangkan Quran sendiri sebut wala in sa'altahum, dan apabila dia bertanya, kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, nescaya mereka akan menjawab Allah. Dia tahu langit bumi Allah buat, cuma dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tak boleh nak sekat bila dia sebut nama Allah. Orang Cina Kelantan, Cina Terengganu biasa sebut perkataan Allah. Acong, ingat tu, ini kali lah. Acong jawab dia, insya-Allah. Boleh kita marah ke dia? Tak boleh marah. Sedangkan ada di antara orang bukan Islam, Cina pun yakin dengan Islam, yakin dengan kesucian Allah Ta'ala, yakin dengan kebesaran Allah Ta'ala. Yang tak bolehnya yang Majlis Syura Ulama mengeluarkan keputusan muktamad tidak boleh menukar daripada God ataupun Lord kepada Allah. Tu tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab kalimah Allah Alif Lam Al-Jalalah tidak ada mana-mana perkataan yang boleh diterjemahkan. Tak boleh. Tak boleh. Contoh, nama tuan-tuan Ali. Nama kita Ali. Adakah bahasa lain yang boleh terjemahkan Ali? Nama kita Ali, bahasa lain nak terjemahkan Ali. Bahasa Cina, apa makna dia? Bahasa Inggeris, apa benda makna dia? Bahasa Jepun, apa benda nak makna dia? Tak ada. Sebab dia kata lafaz yang tunggal, yang khusus. Sebab tu kalimah God ataupun Allah tidak boleh ditukarkan kepada Allah. God ataupun Allah tidak boleh ditukar kepada Allah. Yang tu yang memang Majlis Syura Ulama kita pertahankan. Tapi yang ni tidak dimomokkan. Yang ni tidak disiar dalam surat khabar. Yang ni tidak disiar dalam televisyen. Yang disiar dalam surat khabar, yang disiar dalam televisyen, PAS menggadaikan agama Allah. Kemudian dia tunjuk kalau apa benda ni, hari ni PAS membenarkan nama Allah digunakan di gereja, nama Allah dibenarkan diletak dalam Bible. Dan satu hari nanti dia buat masjid, asalnya masjid, kemudian tukar jadi gereja. Orang kampung hak tak tahu benda, yang tak tahu tentang perlembagaan negara, maka berasa takut. Berasa takut. Allah dia kata kalau pakoh Pakatan Rakyat habislah. Negara Malaysia ni jadi negara Kristian. Masjid surah habis jadi gereja belaka. Ini gila punya kerja, tuan-tuan. Ini suatu pemikiran yang bodoh. Kalau orang hak percaya pun adik-beradik bodoh. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam isu perlembagaan, dari sudut perlembagaan, mustahil DAP akan menjadi Perdana Menteri. Mustahil. Pasal apa Allah kata mustahil? Kerana negara kita ada agung. Negara kita ada agung. Tuan-tuan boleh ambil contoh ginilah, selepas daripada PRU 12, bagaimana proses nak menentukan siapakah yang akan menjadi menteri besar di dalam negeri Perak. Sebab kalau tengok pada waktu tu DAP mendapat kemenangan, dapat kursi yang banyak berbanding dengan PAS, berbanding dengan PKR. Tetapi oleh kerana Perak negara yang ada sultan, ada raja, maka perlembagaan di dalam negara, baik dalam negeri atau dalam negara, ketua negeri, yakni menteri besar, ataupun ketua negara, yakni Perdana Menteri, syarat yang pertamanya mestilah laki-laki. Syarat yang kedua mestilah Melayu.
dan yang ketiga mesti Islam. Walau siapa yang banyak menang, walau siapa yang paling banyak dapat kursi, yang jadi Perdana Menteri, yang jadi Menteri Besar, mesti lelaki, mesti Islam, mesti Melayu. Dan apa yang kita nak takut? Berapa yang kita nak takut? Berapa yang kita percaya momokkan yang dibuat oleh UMNO BN? UMNO BN kata kalau kita bagi rakyat, bagi undi pada Pakatan Rakyat, DAP akan jadi Perdana Menteri. Mustahil. Sebab kita ada agung. Kita ada perlembagaan. Dia cakap seolah-olah macam tak tahu benda. Macam tak tahu kehala. Ikut dan dia nak cakap, tuan-tuan, yang ni baru boleh dikatakan akta hasutan. Ni menimbulkan isu perkauman, menimbulkan isu sensitiviti beragama, sehingga menyebabkan rakyat jadi takut-takut, jadi serba salah, jadi pening. Kalau betul kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, biarkan rakyat menentukan siapa yang nak dia pilih. Kenapa mesti bagi ugutan gitu? Begitu juga kalau kita tengok dengan pegawai, penjawat awam, kaki tangan kerajaan, yang mana maklumat yang saya dapat baru-baru ni, berbagai-bagai bentuk ugutan yang mereka perolehi. Bila mana ditengok ada kaki tangan awam, ada pegawai-pegawai penjawat awam yang nampak pro kepada Pakatan Rakyat, diberikan berbagai-bagai ugutan. Kalau kita tengok di Putrajaya, sekarang ni perang PRU 13 yang paling sengit berlaku adalah di Putrajaya, di mana tempat Datuk Husam Musa bertanding bersama dengan Tengku Adnan Tengku Mansur. Kalau kita melihat, tuan-tuan, di Putrajaya, penjawat awam yang berada di Putrajaya, kaki tangan awam yang bertugas, yang mengundi di Putrajaya, diberikan berbagai-bagai bentuk amaran, diberikan berbagai-bagai bentuk ugutan. Kalau bagi undian, bagi sokongan kepada Pakatan Rakyat, maka mereka akan mendapat balasan, yang mana balasan itu merupakan suatu ugutan yang menyebabkan orang jadi takut. Tuan-tuan, anda nak sebut kepada tuan-tuan yang mungkin berada di dalam penjawat awam, yang bekerja dengan kerajaan, kita kena ingat, kerajaan yang ada atas muka bumi ini tak kekal. Kerajaan yang kekal adalah kerajaan Allah. Jadi kenapa mesti kita kena takut dengan ugutan tersebut? Kenapa mesti kita kena takut? Yang perlu kita kena takut adalah ugutan dan amaran daripada Allah. Hari ini mungkin kita biasa dengar, ada di antara orang yang berada di sekeliling kita menyebut, jangan lawan kerajaan. Kalau lawan kerajaan, kita dikira tidak berterima kasih. Kita jadi rakyat tak bersyukur. Kita kerja dengan kerajaan. Kerajaan bayar gaji. Anak kita sekolah kerajaan. Bini kita nak beranak, masuk hospital kerajaan. Apa benda lagi? Bantuan keuangan, kerajaan beri. Jadi oleh kerana itu, kita jangan lawan kerajaan. Kita bagi sokongan pada kerajaan. Kalau gitu, tuan-tuan, baik tak payah buat PRU. Baik tak payah buat pilihan raya. Kalau buat pilihan raya, mu beri urutan gitu, mu merata lah sampai kiamat. Cakap macam orang tak ada otak. Kata bodoh kan marah, tapi memang bodoh pun. Baik tak payah buat pilihan raya kalau mudah kata gitu. Baik, kita nak jawab. Hari ni mu kata jangan lawan kerajaan sebab kerajaan bayar gaji. Jangan lawan kerajaan sebab anakmu sekolah kerajaan. Jangan lawan kerajaan sebab mu sakit masuk hospital kerajaan. Jangan lawan kerajaan sebab nak beranak dalam hospital kerajaan. Baik, kita nak cover. Kalau gitu mu kata,
Baik, hari ni mu jangan duduk atas muka bumi Allah. Mu tak usah duduk atas bumi Allah, pergi cari bumi lain. Pergi cari bumi lain. Pasal apa cari bumi lain? Mu jadi kerajaan, mu jadi pemerintah, tapi mu tak ada ikut hak Allah. Mu pergi lawan Allah Ta'ala buat apa? Duduk bumi lain, ya? Makan nasi Allah, lawan Allah. Minum air Allah, lawan Allah. Seduh udara Allah, lawan Allah. Berasa nak lawan Allah Ta'ala, jangan seduh udara Allah, buat udara sendiri. Agak-agak boleh? Dah tentu tak boleh. Berasa nak lawan Allah, jangan duduk atas muka bumi Allah, pergi duduk bumi lain. Allah sebut dalam hadis Qudsi, mana-mana yang tak syukur dengan nikmat aku, mana-mana yang tak reda dengan ketentuan aku, mana-mana yang tak nak ikut arahan aku, sila keluar daripada langit aku, kata Allah. Hari ini siapa yang tak nak ikut peraturan Allah? Pakatan Rakyat ke Barisan Nasional? Jawab sekali. Barisan Nasional yang tak nak ikut peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Dan mana-mana di antara kita sebagai pengundi yang memberikan undian kepada Barisan Nasional, artinya kita juga termasuk di dalam golongan yang tak nak mentaati akan perintah dan arahan daripada Allah Ta'ala. Maka kita termasuk juga di dalam apa yang Allah sebut dalam hadis Qudsi, tak nak taat dan patuh pada arahan aku, sila keluar daripada langit aku. Kita nak lari di mana, tuan-tuan? Semua yang kita ada pada hari ini adalah hak milik daripada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam kita nak menentukan siapa yang patut menjadi pemerintah, siapa yang patut yang kita undi, kita mesti kena tengok dari sudut agama. Bukan kita tengok dari sudut siapa yang nak kita undi. Ana nak bawa suatu kisah yang berlaku di dalam kota Baghdad di zaman tabi'in, di mana ada seorang tukang jahit. Kisah ni kisah bersama seorang tukang jahit dan seorang pemerintah, pemimpin Islam yang zalim yang bernama Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dan seorang ulama yang bernama Sufyan As-Thawri rahimahullahu ta'ala. Di mana pada suatu hari Hajjaj Yusuf As-Saqafi dia masuk dalam kota Baghdad, bawa sehelai jubah dia yang koyak. Dia minta mana-mana tukang jahit untuk jahit jubah dia yang koyak. Pergi jumpa tukang jahit ni tak nak jahit. Jumpa hak ni tak mau jahit. Jumpa yang ni pun tak nak jahit juga. Last sekali dia jumpa dengan tukang jahit hak ni. Dia kata, mu boleh tolong jahit jubah aku? Aku bagi upah yang sangat lumayan. Dia kenal siapa dia ni, dia tahu lah hak ni Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dia kenal. Dia tahu Hajjaj Yusuf seorang pemerintah, seorang pemimpin yang berlaku zalim. Lalu dia kata, baik tuan, saya terima, tapi saya tak boleh jahit lagi. Tuan ambil pula esok, kata dia. Dia kata baik. Dia dapat jubah ni, dia mikir, lagu mana kalau aku jahit ni? Aku jahit jubah ni dosa ke tak? Dia berasa dah sedap perut, berasa dah sedap hati. Dia bawa jubah ni, pakaian Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Dia bertemu dengan Sufyan As-Thawri. Dia kata, wahai tuan guru, jubah ni adalah milik Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Dia minta saya jahit pakaian dia ni, minta jahit baju dia yang koyak. Lalu dia tanya, boleh ke tak saya jahit baju dia, sedangkan dia ni merupakan seorang pemerintah yang zalim? Lalu jawabnya Sufyan As-Thawri. Sufyan As-Thawri baca ayat daripada surah Hud, ayat yang ke-113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung hati kepada orang yang melakukan kezaliman.
fatamassakumun nar, nescaya kamu akan disambar oleh api neraka. Ya? Jadi dia, Sufyan As-Sauri berkata, apabila kamu jahit pakaian dia ni, kamu bukan bersubahak dengan kezaliman dia, tetapi kamu termasuk di dalam salah seorang orang yang melakukan kezaliman. Bukan dapat dosa kerana tolong orang zalim, tapi dia jahit baju Hajjaj Yusuf, dikira orang zalim, berkongsi kezaliman. Lalu tukang jahit dia kata, dah tu siapa hak yang dapat dosa subahak? Siapa dia hak dapat dosa batu orang zalim? Dia kata orang yang dapat dosa tolong orang zalim adalah tukang jual benang dan juga tukang jual jarum. Yang mana orang yang jual benang dan jarum untuk jahit baju orang zalim, tukang jual benang dan jarum itu dikira orang yang beri pertolongan kepada kezaliman. Tukang jahit bukan beri pertolongan, tapi dapat salah satu tempat daripada orang zalim. Nampak? Maka gitu juga dalam konteks kita hari ini. Kita tahu kerajaan yang ada sekarang ni adalah kerajaan zalim. Pasal apa dikatakan zalim? Allah sebut dalam Quran, wa man lam yahkum, Allah Ta'ala sebut, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Dan siapa-siapa yang tak nak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humuz zalimun, maka dia terdiri daripada kalangan orang-orang yang zalim. Hari ini UMNO BN laksana dah hukum Allah? Laksana ke tak? Tak. Bila tak laksana hukum Allah, artinya zalim. Macam Ustaz Usni sebut tadi, banyak bukti yang dikatakan UMNO zalim, BN zalim. Yang pertama kita tengok yang terkini, Dr. Mahathir. Dr. Mahathir, diktator tua. Dia kata hudud sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran. Hudud sebenarnya rekaan ahli fiqh. Hudud tak ada dalam Al-Quran. Nampak dia sebut, hak tu zalim ke kafir? Agak-agak zalim ke kafir? Menafikan satu huruf daripada Quran. Situl la'antuhum wa la'anahumullah, Nabi kata. Az-zaidu fi kitabillah. Nabi kata situl la'antuhum, 6 golongan aku laknat. Wa la'anahumullah, dan dia juga mendapat laknat daripada Allah. Yang pertama kata Nabi, az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah-nambah atau mengkurangkan fi kitabillah, pada kitab Allah. Ulama-ulama sebut makna az-zaid, menambah ataupun mengkurangkan pada kitab Allah, yakni pada Al-Quran. Nabi laknat dan Allah laknat. Ayat Quran sebut, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa-siapa yang tak nak berhukum dengan hukum Allah, dalam keadaan dia menafikan hukum Allah ni, dia kata tak ada hukum Allah, hudud ni tak ada dalam Quran, faulaika humul kafirun, maka dia daripada kalangan orang-orang kafir. Nampak? Dr. Mahathir kata hudud tak ada dalam Al-Quran. Najib sebut, Najib kata kita dah buat keputusan muktamad, kita tidak akan melaksanakan undang-undang hudud di dalam negara. Hak baru ni dia kata tahun 96, dia kata hudud tidak lagi relevan. Sekiranya kerajaan Kelantan melaksanakan undang-undang hudud, kerajaan Kelantan akan menjadi huru-hara, dan kerajaan negeri Kelantan patut bertanggungjawab sekiranya berlakunya huru-hara kerana Kelantan melaksanakan peraturan hudud. Tuan-tuan, dia boleh kata kalau hudud ni terlaksana, negara akan jadi huru-hara.
yang ni dia guna pakai fatwa yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Chua Soilek. Chua Soilek yang terlampau, pelakon aksi yang terlampau. Kalau dulu kita sinonim dengar tajuk-tajuk yang terlampau ni, pramugari ke pramugara? Tengok pandai juga orang sini. Pramugara yang terlampau, artis yang terlampau. Mari Chua Soilek menteri yang terlampau. Ni bukan fitnah, dia ngaku. Dia ngaku, dia kata memang saya dalam video tu. Nampak? Dia ngaku sendiri. Chua Soilek kata hudud tak relevan. Laksana hudud mampu keren. Lalu Najib kata kita tidak akan melaksanakan peraturan hudud. Tidak akan melaksanakan undang-undang hudud. Nampak? Dr. Mahathir suatu ketika dahulu menyatakan undang-undang hudud ni tak relevan. Lebih kurang setahun 2 tahun lepas, Dr. Mahathir kata undang-undang hudud ni tak adil. Pasal apa tak adil? Sebab kena ke orang Islam je. Orang bukan Islam tak kena. Jadi tak adil. Dia tak sama macam undang-undang speed track. Speed track semua kena. Lalu lepas raya tekan lebih pada 110, semua kena. Semua kena. Chin baik, Islam baik ataupun kafir baik, semua kena. Kita tengok sedak tekan gia mari semua sama ekor. Mari gitu kok. Baru nak masuk gia 4, tuan-tuan, drop balik gia 2. Nampak? Tapi buang ngelah dah kok congek. Ni baru gia 6, nak masuk leg ke-3. Dia kata tak relevan, kata dia. Sebab tak adil. Islam dia kena. Kita nak khabar. Kita nak jawab. Baik. Peraturan sembahyang siapa yang diwajibkan sembahyang? Orang Islam saja ke semua sekali? Islam je. Kalau orang kafir sembahyang, dia kata dia nak sembahyang, tak apa, kita boleh marah dia. Nak sembahyang rumah dia, ke mana dia? Tapi sah tak? Tak sah. Orang kafir dia nak puasa. Anak tahun lepas, Ramadan tahun lepas, ada seorang muslimah, baru ni dah jadi muslimah dah. Sebelum tu tak muslimah lagi. Perempuan daripada United Kingdom, tapi orang cakap Melayu. Nyesal aku kata aku kahwin dah. Tidak boleh nikah dengan dia. Gorah, jangan marah. Dia kata, ustaz, saya puasa. I puasa, kata dia. Tapi I belum muslim. Adakah salah I nak berpuasa? Dia tanya kita. Kita kata boleh. Masa dia cakap dengan kita tu, dia cakap dengan kita, dia pakai baju bodysuit. Bulan puasa. Bulan puasa baju bodysuit. Mampu keren kita. Takkan penjara cakap dengan dia. Pakai seluar tak. Dia kata I puasa sekarang ni. Salah tak I puasa? Kata tak salah. Go ahead. Tak ada hal boleh puasa, tak ada masalah. Tapi adakah ada pahala? Tak ada. Maka gitu ke hudud. Hudud asalnya wajib atas orang Islam. Tapi kalau orang bukan Islam boleh terima hudud, why not? Tak ada masalah. Dia boleh terima. Tapi tiba-tiba Mahathir kata tak relevan. Kita nak khabar adil tak adil ni. Jangan kata Islam dengan bukan Islam. Orang Islam sama orang Islam pun ada yang adil, ada tak adil. Ada yang sama, ada yang tak sama. Kita tengok dalam hukum sembahyang sendiri, antara laki-laki dengan perempuan, sama tak? Tak sama. Orang lelaki boleh jadi imam. Imam sembahyang. Mayang sunat ke, mayang fardu ke, orang puan boleh. Orang puan nak jadi imam sembahyang tarawih, boleh? Tak boleh. Kalau boleh, sedap lah. Imam sembahyang tarawih, nampak? Orang puan boleh. Orang puan jadi tok imam. Panggil Eli Mazling jadi tok imam. Mayang tarawih. Tak ada benda lah. Berebut lah kita nak duduk sohpan. Tok imam sujud lama dah.
Kita dah sujud-sujud kau lagi. Pakai khendak gitu je. Ni sekodeng kata imam. Nampak? Dalam bab mandi jenazah. Ada yang sama, ada tak sama. Isteri mati, suami boleh mandikan jenazah isteri. Hukumnya afdal. Suami mati, isteri boleh mandikan jenazah suami, tapi tidak afdal. Sama tak? Tak sama. Suami mati, isteri boleh mandi, tapi tak afdal. Pasal apa tak afdal? Sebab harapan emosi dia tinggi. Air baru jiruh 3 cebok, air mata kat 4 beldi dah. Nampak? Orang lelaki, isteri dia mati, dia boleh mandikan jenazah isteri dia. Dia afdal. Pasal apa afdal? Sebab dia boleh kontrol. Dia boleh kawal emosi dia. Dia mandi jenazah bini dia tu sambil senyum. Nampak? Sambil senyum. Mandi pukul 9.30, 9.45 siap dah. Orang kata ji derahnya, liang tak gali lagi ni. Katanya laki mu jangan buat pasal. Aku pukul 12 ni nak akad nikah baru. Maknanya situ nampak ada sama tak sama. Maka gitu kat hudud. Dan hudud ditimpakan kepada orang Islam. Orang Islam yang langgar jenayah Islam mesti kena hudud sebab dia melampaui batas. Asal daripada perkataan hak. Hak ni makna sempadan. Kebebasan kita atas muka bumi Allah ada sempadan. Lebih pada sempadan akan dikenakan undang-undang hak ataupun hudud. Kita ada lelaki, ada perempuan. Orang lelaki nak pada orang perempuan, nak jadi halal, kena kahwin. Tapi kalau buat perhubungan tanpa jalan yang halal, artinya dia melebihi sempadan, maka kena hudud. Apa kepayahnya? Tapi dia pusing. Puak ni jahat tuan-tuan, dia pusing. Dia kata, tak boleh. Kalau laksana undang-undang hudud, jawabnya habislah. Orang Islam jadi mundur. Berapa mundur? Habis orang Islam, tangan kudung belaka. Habis tubuh badan orang Islam, belu belaka. Dah berapa pula? Dah kena sebab apa? Dah berapa tangan kudung? Tangan kena kerak belaka. Lah bodoh cakap, apalah bodoh. Batu Ustaz Azhar kata, kalau bodoh duduk diam, jangan cakap. Kalau duduk diam, orang tak tahu kita bodoh. Tapi kita bodoh, kita cakap, mana orang tahu kita bodoh. Yang nak pergi kerak tangan orang perhabis tu apa? Allah kata mana? Allah kata, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kala min Allah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka hendaklah kamu kerak tangan keduanya. Fa ni tuju siapa? Fa yang dikatakan faqta'u aydiyahuma, maka hendaklah kerak tangan kedua. Siapa dia yang patut laksana undang-undang kerak tangan ni? Pemimpin, pemerintah. Bila pemimpin atau pemerintah tak kerak tangan